Okey. Soalan ini belajar perlu tentukan daripada situasi PM dan PB lah. Okey, jenis blok adalah PM, PB adalah di sini kekerasan. Pelajar kalau you macam ni, you tak dapat berkat tau daripada cikgu ni. Sebab kamu tak beri kerjasama ni. Kekerasan. Saya pun tak ada mood nak mengajar dah. PB adalah kekerasan. Jadi kamu buat ayat pernyataan masalah. Boleh guna adakah PM mempengaruhi PB. Tapi di sini dia tak sesuai guna mempengaruhi. Kamu kena buat perbandingan. Adakah blok gangsa lebih keras berbanding dengan blok kuprum? Sebenarnya saya risau ni sebab selama ni kamu hanya salin jawapan buku teks dan salin jawapan saya saja. Kamu tak pernah beri respon semasa Google Meet. Jadi masa peperiksaan pengetahuan baru kamu tahulah you dapat hasil tak selama ini. Okey, saya laksanakan tanggungjawab saya beritahu bukan salah saya. Saya ada minta kamu respon tapi kamu tak nak beri kerjasama. Saya tak tahu apa sebablah Jadi saya teruskan. Adakah blok gangsa lebih keras berbanding dengan blok kuprum? Atau bagaimanakah? Apakah perbezaan? Apakah perbezaan antara aloi dan logam tulin dari segi kekerasan? Ini boleh. Jadi ayat itu kamu buat ayat sebab hari itu tugasan kamu saya belum tanda tapi saya ada tengok. Ada yang macam bahasa tak baik. Dia tulis apakah? Contoh apakah wai是什么 itu? Apakah blok gangsa lebih keras berbanding dengan blok kuprum? Kalau kamu cikgu you nak bagi markah untuk ayat yang macam tu tak? Dia guna apakah tahu? Dah berapa tahun belajar bahasa Melayu ni? Masih tak tahu guna kata tanya tu. Kalau nak guna bagaimanakah pun boleh. So, bagaimanakah perbezaan kekerasan bagi bagaimanakah perbezaan kekerasan aloi berbanding dengan logam tulin?
Okey? So, di sini saya bagi 3 contoh jawapan yang boleh diterima yang menggunakan kata tanya yang lain. Jadi, kamu boleh pilih mana-mana satu. Ketiga, bagaimanakah perbezaan kekerasan? Okey, ataupun saya tengok ayat ini tak begitu cantik. Bagaimanakah kekerasan alloy berbeza? Macam ni lagi bagus. Lagi betul kan? Berbeza berbanding dengan logam tulen. Seterusnya. So, saya galakkan kamu jangan hanya salin jawapan dalam buku. Itu sebenarnya bukan strategi pembelajaran yang betul untuk membolehkan kamu menguasai teknik menjawab sains kertas 2. Cara yang betul ialah teknik menjawab sudah ada dalam otak kamu dan soalan nampak kamu boleh terus aplikasikan. Okey? Satu hipotesis untuk menyiasat situasi tersebut. Hipotesis adalah satu pernyataan yang mengaitkan hubungan PM dengan PB. Okay. Di sini kita tak sesuai kalau guna kata hubung semakin atau apabila maka. Kita just banding sahaja. PM dengan PB dia. Alloy lebih. Hipotesis dia menjawab pernyataan masalah. Alloy lebih keras daripada logam tulen. Masa audit total, saya pun diam-diam saja, saya tengok banyak kata-kata manis lah dicakapkan kepada kamu semua. So, saya pun diam-diam saja. Sebab kalau saya bercakap, saya mesti hentam menyelah. Okey? Sebenarnya, tak tahulah. Kamu dah banyak dengar orang kamu motivasi. Kita kata kata-kata positif lah. Kalau itu pun tak dapat memotivasikan kamu, sikap kamu masih macam tu, itu bererti apa yang dilakukan itu tidak berkesan. Audit total tidak berkesan. Kalau keputusan kamu menurun semasa peperiksaan pertengah tahun. Ataupun pelajar boleh tulis nama terus gangsa lebih keras berbanding dengan kuprum. Kamu boleh juga nyatakan blok gangsa lebih keras berbanding dengan blok kuprum. Di sini cikgu bagi jawapan. Harap kamu fahamlah masa exam semua benda ini dapat keluar secara automatik lah daripada otak kamu. Tujuan eksperimen. Mesti mula dengan perkataan untuk mengkaji hubungan antara ini hubungan antara PM dan PB. PM, PB mesti dijawab dulu. PM bongkar kuprum bongkar gangsa, maksudnya jenis bongkar itu berlainan. Dan jenis bongkar yang berlainan dia akan mempengaruhi PB. Jadi PB itu ada PB yang tersurat dan tersirat. Yang tersirat ialah kekerasan blok. Kalau tersurat ialah diameter lekuk. PB tersurat ialah PB yang boleh diukur, yang boleh diperhatikan dan diukur. Di sini diameter lekuk boleh diukur dengan menggunakan
pembaris. Okey, unit tak payah Dalam penjadualan data baru wajib tulis unit. Pemboleh ubah bergerak balas yang tersirat ialah kekerasan bongkar. Okey, sekali lagi saya ulang. Kekerasan bongkar ialah PB tersirat. Kekerasan ni boleh diperhatikan dan diukur dengan diameter lekuk. Okey, dah ada PM, PB, kita boleh masukkanlah untuk buat ayat tujuan. Untuk mengaji hubungan antara jenis bongkar dengan kekerasan bongkar. Atau untuk mengkaji perbezaan kekerasan antara aloi dan logam tulen. Untuk mengaji perbezaan kekerasan antara gangsa dan kuprum pun boleh. Okey, yang dimalahkan adalah faktor yang ditetapkan sepanjang eksperimen. Di sini kita mesti menggunakan diameter bola keluri yang sama. Maksudnya saiz bola keluri ini mesti sama. Diameter atau saiz pilih mana-mana satu. Diameter atau saiz. Okey, selain itu jisim pemberat 1 kg ni. Okey. Jisim pemberat Okay, this one. Okey, dan ketinggian. Ketinggian pemberat. Jadi ada 3 pemboleh ubah dimalahkan, kamu boleh pilih mana-mana satu. Okay, seterusnya kita tengok prosedur. Prosedur mestilah berdasarkan kepada raja yang kamu lukis itu. Di sini untuk memudahkan kamu, saya sudah siapkan raja lah. Okay? Raja ini dia ada markah. Markah yang pertama dia bagi kepada PD. Pemboleh ubah dimalahkan, dia ada label. Okay? Iaitu pemberat 1 kg ini PD. Sini pun ada. Selain itu, ini pun PD. Ketinggian pemberat. Dan dia ada PM1 bongkar kuprum, PM2 bongkar gangsa ni. Okay? Jadi, 3 markah. Kalau dapat lukis dan label, raja berfungsi seperti ini. Apa yang perlu dilabel yang wajib tu adalah bongkar kuprum kena, bongkar gangsa. PM1, PM2 mesti label lah. Ketinggian pemberat, jisim pemberat dan berbola keluri kena label. Yang lain tak apa. Sebab dari lukisan semua orang tahu lah, tak perlu label kan. Pembaris meter siapa tak tahu, tak payah label. Okey, prosedur. Prosedur kena ada PM PD, PM1, PM2 dan bagaimana kamu menjalankan eksperimen. Kalau kamu ada laptop,
Kalau saya bagi tugasan kelas kan, saya bukan nak ajar you salin. Saya nak ajar you jadi, dia kata, computer savvy, pandai guna komputer. You dah highlight kan? You control C, copy. Banyak orang tak tahu ni. Ada laptop pun tak tahu manfaatkannya. Lepas tu, you control V kat sini. Jawapan surah paste kat sini lah. Itulah cara saya guna ni. Saya tak nak type panjang-panjang ni. Cikan. Okay? Betul lah macam ni. Benar, plastik bagus ni. Okey. 1. Gantungkan pemberat 1 kg setinggi 50 cm dari bongkar kuprum. Ayat pertama ini ada markah PP lah. Ada jisim pemberat 1 kg, ada ketinggian pemberat. So, ini kamu tak perlu tulis dalam jawapan lah. Ini hanya untuk pengetahuan kamu sahaja. 4 markah untuk poin apa? PM1, PM2, PD dan PB. Tulisan terpaksa dikecilkan. Kerana ruangan jawapan ni kecil. Okay. Lepaskan pemberat supaya terhentak ke atas bola keludi yang diletakkan pada bongkar kuprum. Cara lepaskan maksudnya potong benang. Perhati dan ukur diameter lekuk yang terbentuk pada permukaan bongkar kuprum menggunakan pembaris. Lepas tu, tolong tambah ayat ini. Mesti tambah. Kalau PB, dulu saya dah kata, mesti ada perkataan perhatikan dan rekodkan. Jadi di sini kamu kena tambah ayat rekodkan pemerhatian dalam jadual. Kena tulis. Ulangi langkah 1. Okay, jadi nombor-nombor tu betulkanlah. Okay, ini 5. Ulangi langkah 1 hingga 4 atau 1 hingga 3. Di sini tak ada, bukan 4. 1 hingga 3. Sebanyak 2 kali. Lagi pada pembukaan berlainan untuk mendapatkan diameter purata lekuk pada bongkar kuprum. Maksud tukar pembukaan lain kan. 1 cube kubus dia ada berapa? Ada 6 muka. Depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Jadi, buat sekali tak cukup. Tukar lagi sebelah yang belum lagi diketuk. Buat lagi 2 kali maksudnya. Jadi, catatkan kali pertama, kedua dan ketiga punya diameter lekuk dalam jadual. Ulangi langkah 2. Jadi langkah 1. 1 hingga 4. Dengan menggantikan blok kumpulan bongkar serat. Rasanya saya terus tulis dia menggunakan terus PM
2. Okey. Di sini ada ni PD, ini PM1. Jadi ingat ada 4 poin ini, ada 4 ini kamu akan dapat markah penuh 4 markah lah untuk prosedur. Untuk BB ya, mesti ada perhatikan dan rekodkan. Ya, perhatikan dan rekodkan. Di sini kena ukur lah. Kerana lepas you perhatikan, kamu tak ukur, terus rekodkan ada taklah logik. Okay? Okay, tajuk ini, saya pun ada lihat tugasan last week, pun ada pelajar main hentam. Dia tak tengok buku. Okay, jadi sekarang saya pun bincang terus lah ini. Okay, P ini adalah jenis bongkar. Dalam buku, teks dia tulis bongkar saja, itu salah. Kamu mesti ada parameter. Mesti ada parameter jenis, okay. Kalau tak tulis, salah. Ya, pemboleh ubah mesti ada parameter. Parameter maksud jenis, isi padu, jisim, bilangan, itu ialah parameter. Okay. Bawah tu PM1 dan PM2. Nah, you boleh tulis bongkar, ini hukum. Huruf besar lah. Kalau huruf besar, saya punya jawapan dah step macam ni. Untuk frasa, tak ada tanda nota. Dan mula dengan jawapan kamu dengan huruf besar. Kalau ayat ada, full stop lah macam ni. Ada tanda nota. Okay. Boleh faham ya? So, tak faham, boleh tanya. Okay. Soalan boleh letak kat chat ke? Okay. Okay, R ialah apa? Tengok ni. R. ST ya. R adalah gangsa. Kerana kali kedua kamu buat eksperimen, kamu guna gangsa. Okay. S adalah diameter lekuk. Iaitu PB tersurat. Mesti ada unit. cm atau mm pun boleh. Jangan meter lah, tak logik kan. Meter ada begitu besar punya lekuk kan. T, purata. Diameter lekuk. Jangan tulis macam buku teks. Buku teks tulis purata diameter aja. You kena tambah perkataan lekuk. Kena ada unit lah, cm atau mm. Okay, soalan 2. Ini adalah soalan esei nombor 11. Set kelima. Maksud kali kelima kamu praktis jawab soalan esei nombor 11. Soalan esei yang wajib. Tentang eksperimen dalam saiz kertas 2 bahagian C. Para mendapati bahawa sebuah kuali besi menunjukkan tanda-tanda tumpukan karat berbanding dengan sebuah kuali peluli yang berada di dapur yang sama. Okey. Berdasarkan situasi, kena pasti pemboleh ubah.
Okay, boleh ubah apa? PM ialah apa? DB apa? Carikan. Okay, di sini kuali besi, kuali keluri masuk jenis kuali. Ataupun besi ialah logam tulen, keluri ialah alloy. Ataupun terus namakan besi dan keluri. Kenapa ya? Okay. Okay, PB ialah apa? Ini telah tulis menunjukkan tanda-tanda tumpukan karat. Ini bermaksudnya pengaratan. Tapi ini ada karat tak? Kuali takkan karat. Jadi kita guna istilah lebih sesuai itu ketahanan terhadap kakisan. Okay. Kita tak boleh kata pengaratan lah. Kalau pengaratan boleh juga, cuma bukan jawapan yang paling baik lah. Boleh diterima dapat maka kalau itu pengaratan. Pengaratan besi. Ataupun kehadiran tombok terang. Okey, dah ada PM dan PB. Boleh buat pernyataan masalah. Nah, ada 3 jenis kata tanya saja. Apakah, adakah dan bagaimanakah? Adakah paling senang punya? Okey. Adakah kuali besi lebih tahan terhadap lapisan berbanding dengan kuali keluri? Tanda soal lah. Okay. Okay. Jawapan kedua. Apakah perbezaan ketahanan lapisan bagi ketahanan terhadap lapisan? Apakah perbezaan ketahanan terhadap lapisan antara alloy dan logam tulen? Ataupun bagaimanakah? Boleh Kita belajar bukan hanya ikatkan diri kita pada satu jawapan. Sains tak ada apa punya. Sains adalah teknik menjawab. Okay. Bagaimanakah ketahanan lapisan terhadap lapisan bagi alloy Bagaimanakah ketahanan terhadap lapisan berbeza antara alloy dan logam tulen? Okay. Bila buat ayat, so kamu baca, kalau you rasa lancar, cantik, sedap ayat tu, betul lah. Okay. Ini caranya.
Lalu ingat pernyataan masalah dia mula dengan kata tanya, adakah, apakah atau bagaimanakah, dan dia punya isi ni dia ada PDB, ada TM1 dan TM2. Hipotesis adalah jawabkan pernyataan masalah tadi. Alloy lebih tahan terhadap kapusan. So, belajarlah bila nak guna kata adjektif, bila nak guna kata nama ni. Okay, ini caranya. Kita kata adjektif tahan. Alloy lebih tahan terhadap kakisan berbanding dengan logam tulen. Okay. Okay, yang penting berusaha berterusan. Yakin satu hari kamu mesti dapat mencapai sasaran kamu. So, setakat ini saya boleh kira saya tak minta banyak-banyak lah. Saya cuma minta you usahakan tugasan saja, itu saja. Saya tahu masalah tak boleh respon ke, mungkin you punya mic ada rosak, handphone tak cukup canggih. Macam-macam lah. Tapi itu jangan menghalang kamu untuk usahakan tugasan. Saya satu permintaan je. Usahakan tugasan dan tugasan itu buat dengan bersungguh-sungguh ikut panduan yang saya berikan. Jangan jawapan itu semua main minta maaf. Itu tak boleh lah. Okey, selain itu, boleh tulis ayat lain tak? Boleh. Kamu boleh tulis sebab ini situasi kan. Situasi boleh berkaitan dengan kuali. Tak ada masalah. Kalau eksperimen tak boleh lah. Eksperimen kita guna paku bukan kuali. Jadi saya highlightkan situasi ya. Situasi guna apa? Kuali. Ataupun kalau you nak umum kata besi dan kuali boleh juga. Ataupun lagi umum jenis dia, jenis bahan dia, alloy dan logam tulen pun boleh. Besi. Okay, di sini keluli ya. Keluli ya stainless. Yalah steel. Steel. Keluli lebih tahan terhadap ragisan berbanding dengan logam tulen. Nak tambah perkataan kuali boleh ya, kuali keluli. Tapi tak payahlah tulis lebih satu perkataan buat apa. Yang ni dah cukup. Berdasarkan situasi yang diberi, mereka bentuk satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda menggunakan paku besi, paku keluli. Okay, sekarang bahagian C dah masuk eksperimen. Alatkan paku besi, paku keluli. Daratan natrium klorida, bukan air suling. Kena ada kertas pasir. Jadi kertas pasir ni kena tulis dalam prosedur ni. Macam mana you gunakan kertas pasir? Okay, kita tengok. Ini boleh rujuk kepada muka surat 187 dan 171. Okay, tujuan eksperimen untuk dalam putih saya tulis perkataan untuk kamu tambah untuk mengkaji hubungan antara PM dengan PB. Okay.
Mesti jawab 9 dan 20 punya dulu. Okay, di sini pemboleh ubah dimanipulasikan. Tengok dia pakai apa. Jenis paku berlainan. Jenis paku. Lepas tu, gerak balas. Lepas 3 hari, you perhatikan atau 2 hari perhatikan keadaan paku. Keadaan paku adalah PD tersurat yang boleh diperhatikan. Okay. Kalau PD tersirat, dia panggil ketahanan paku terhadap kakisan. Okay. Ketahanan terhadap kakisan. Okay. Ketahanan pada kakisan boleh diperhatikan pada garam paku. Atau kalau buku teks tulis punya kehadiran lapisan perang pada paku. Ini pun boleh. Lapisan perang bermaksud karat atau pengeratan paku. Jadi semua ini merupakan jawapan yang boleh diterima bagi pemboleh ubah bergerak balas. Okay. Jawapan paling baik yang pertama. Baik. Paling baik ini jawapan keadaan paku. Dimalakan. Okay. So bukan saya nak slow aja slow sebab kalau saya dah cepat, saya minta you salin saja, tak perlu Google Meet. Tapi macam tu, you pun tak syok kan? Okay? Jadi saya nak fokus pada teknik. Nak you, supaya you dapat kuasai, dapat aplikasi. Masa jawab soalan dalam ujian ke peperiksaan. Pemboleh ubah dimalakan ialah yang faktor yang ditetapkan semasa dalam eksperimen. Di sini, dia adalah jenis larutan. Tak payah kata isi padu. Kepekatan boleh. Kepekatan larutan natrium klorida. Jawapan ini advance sikit lah. Pilih yang depan ni lebih senang kamu faham. Kepekatan bermaksud itu, larutan natrium klorida sebenarnya adalah air garam. Natrium klorida sebenarnya garam biasa tu, yang masin tu. Kepekatan bermaksud jisim garam tu yang dengan isi padu air kena sama. Tak boleh, satu adalah cair, satu adalah larutan natrium klorida pekat, tak boleh. Dua-dua kena sama pekat, maksudnya kuantiti atau jisim natrium klorida yang dilarutkan dalam air mesti sama. Isi padu air sama, jisim natrium klorida yang dimasukkan sama. Panggil kepekatan sama. So faham bermaksud kepekatan. Jadi kita jangan lupa jawab balik tadi lah. Untuk mengkaji hubungan antara jenis paku PM dengan PD, ketahanan terhadap kakisan. Paku terhadap saya suka tambah perkataan ketahanan paku ni. Ataupun untuk mengkaji perbezaan ketahanan terhadap kakisan antara ataupun bagi untuk mengaji perbezaan ketahanan terhadap kakisan bagi paku besi dan paku geluli.
Macam tu pun boleh. Okay, tujuan adalah satu ayat lah. Mula dengan untuk mengkaji okay, hubungan antara TM dengan TB. Okay. Ini senang sikit lah prosedur dia. Cuma dalam prosedur kamu kena tambah ayat. Okay, dalam gambar raja ini, kamu boleh dapat apa? Markah. Daripada 4 markah, you dah boleh dapatkan 3 markah. Jadi, kamu mesti pandai melukis. Suka melukis. Suka tak suka, lukis senang untuk dapat markah. Lukis mesti label lah. PM1 paku besi, PM2 paku geluli. Di Malaya kan ada label. Pasti ada label. PD tu. Lautan Nasyum Florida ni. Sama. Okay. Padunya. Tapi isi padu tak dimalakan. Jenis larutan kita malakan. Kepekatan larutan Nasyum Florida kita malakan. Dan kamu labelkan lah ini tabung uji A, ini B. Okay, prosedur. Boleh rujuk buku. Okay, yang pertama ayat ini ya. Sebab dalam bahan ada kertas pasir. Jadi kita perlu masukkan dalam jawapan kita. Okay. Ayat lain. Okay, pertama bersihkan paku besi dan paku keluli dengan menggunakan kertas pasir. Okey, saya guna yang kita buat hari itu SPS punya bab 9 teknik bengkel menjawab. Slide ini saya pernah share dalam grup kamu. Okay, bab 9. Isinya sama dengan soalan ini. Okay, sama. Jadi prosedurnya boleh kita pakai. Okay, kedua, tertuangkan larutan natrium klorida ke dalam tabung uji A dan B. Betulkan ni. Sehingga separuh penuh. Ketiga, masukkan paku besi dan paku klorida masing-masing ke dalam tabung uji A dan B. Tengok tu tak? A paku besi, B paku keluri. Right? Perhatikan dan rekodkan. Dia adalah, kita kata frasa lah. Frasa ini, dia adalah bersama, tak boleh diasingkan. So, ini 2 hari dah boleh tengok hasil. Dah boleh tengok sama ada ya terdapat kehadiran lapisan perang pada paku ke tak ada. Kerana larutan natrium klorida ini lagi akan mempercepatkan pengeratan paku besi. Sebab dia masin, dia boleh lagi menghakis dia elektrolit yang baik. So, ini saya highlightkan bermaksud dua-dua mesti ditulis. Perhatikan dan rekodkan PB tersurat.
Selepas 2 hari. Tempoh hari kena mention ni. Okay. So, 4 markah ini dia dibagi kepada ada PM1, ada PM2. Ini PT. So, this one PM1, this one PM2. So, 4 markah lah. Ayat 1 pun ada markah. Dia adalah bagaimana you jalankan eksperimen. Maksimum 4 markah. So, sebelum kamu proceed, kamu mesti check ada salah type ke tak ada. Kalau kamu kena biasakan diri, jangan careless. Nak laju, siapkan tugasan, saya faham. Okay, ini sikap yang baik. Tapi laju, okay, bagus. Jangan careless. Okay. You careless ni, nanti banyak kerja yang kamu buat dengan tak baik. Okay, nanti bagi kerja, bos marah lah. So, kamu kena belajar buat sesuatu tenang, sabar, jangan careless. Kena cermat. Penjaduan data. Okay, jenis paku. So, kalau kamu nak tukar font kan, macam ni. Tukar font size, warna pun boleh tukar. Jenis paku ini pun boleh ubah yang dimanipulasikan. Panjang PM1 dan PM2 itu tulis kat bawah dia. Okay. Ini paku. Mula-mula paku sebab A tu paku besi ya. Besi. Mana-mana tak kisah. Kalau nak tulis paku kelui dulu pun boleh. Sebab you buat secara serentak. Kalau kamu buat ikut urutannya, ada satu ayat akhir tu, you kata ulangi. Ulangi, eksperimen diulangi dengan menggunakan paku keluli. Jadi, kedua tu adalah paku keluli lah. Sebenarnya tak kisah pun mana-mana. Tapi ikut logik, okay? Dan berdasarkan urutan dalam prosedur yang kamu tulis tu. Okay, last. Masih ada pelajar tak faham ni. PB ini mesti PB tersurat. PB tersurat. Jadi jangan tulis ketahanan paku terhadap kakisan untuk yang ini. Salah. Ketahanan paku terhadap kakisan adalah PB tersirat. Jadi yang tersurat ialah keadaan paku. Okey, ini sajalah dua soalan ini. Mempersiapkan tepat-tepat 1 jam kan. Saya send sekarang, jangan off dulu sebab saya belum ambil kehadiran ni. Google Form
Okey, terima kasih kepada 10 pelajar yang join Google Meet hari ini. Ada apa-apa soalan tak faham mesti tanya. Okey. Tak faham tanya adalah strategi pembelajaran sangat penting supaya kamu akan nampak peningkatan dalam prestasi akademik kamu. Okey. So, pelajar boleh teruskan untuk tugasan, lengkapkan tugasan sains yang diberi tadi sebelum pukul 5 petang hari ini. Sekian saja, terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Sama-sama semua.